Selamat malam. Apa? Selamat malam Malaysia. Alhamdulillah. Selamat Alhamdulillah. pagi di Boston. Ni Selamat dah pagi. Ya. dekat Boston dah pokok-pokok dah mula daun dia kuning ke atau Dah macam mula mana? kuning. Tu dah Cantik nampak lah. kat luar tu. Dia bukan saja kuning, dia merah, kuning, oranye dan Most banyak warna beautiful. dia. Cantik masa ni. Alhamdulillah. Tapi dengar cerita, hai Maiza, Assalamualaikum. Hai Suen. Dengar cerita kat Malaysia pun dah agak bebas bergerak Alhamdulillah Alhamdulillah. 90% Dah adult mula punya lah. ni. And dengan cerita juga selamat menyambut Hari Sukan Negara recently. Tak. Jadi ambillah peluang ni untuk beriadah kat luar kan. Kita pun dah lama lockdown 3 bulan sampai ramai yang depressed dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, Assalamualaikum. Thank you Dr. Ha again untuk punya sesi bulanan bersama Mizan, Conversation with Dr. Ha. Kami memang sangat bertuah Dr. Ha sudi meluangkan masa sekali sebulan at least dan untuk membincangkan topik yang diharapnya kita dapat detect lah yang berkaitan dengan leadership, kepimpinan. Jadi sekarang ni kita rasa macam mungkin tak relevan lah apa nak cakap kepimpinan kan. Kita sekarang ni nak survive je rasanya kan dengan COVID ni semua. Nak bangkit semula ekonomi kita, keluarga kita, kesihatan kita kan. Tapi sebenarnya kepimpinan ni memang wujud dekat setiap level hidup kita ni, dalam keluarga kan, dalam diri sendiri. Jadi rasanya macam apalah kepimpinan. Tapi kepimpinan ni tidak bergantung pada organisasi ataupun tempat kerja ataupun tempat NGO kita ataupun kepimpinan ni ada di mana-mana. Dan memang misi, insyaAllah antara misi Mizan pada tahun ni adalah untuk membincangkan bagaimana wanita di Malaysia ni boleh mengambil tampuk kepimpinan lah. Dan tampuk ni tak semestinya official kan Dr. Ha? Tampuk ni ialah kadang-kadang tanggungjawab, kadang-kadang tak ada choice. Kita tidak ada choice atau tak ada pilihan untuk menjadi seorang pemimpin atau tidak. Kepimpinan tu memang kita kena singkap betul-betul lah dia punya definisi. Tapi hari ni kita akan, Dr. Ha dah propose topik yang sangat menarik, iaitu berkenaan dengan ragu-ragu, sifat ragu-ragu dalam kepimpinan. Ragu-ragu ni baik dengan tak baik juga kan, ada baik dia. Sebab nak adalah terlebih yakin nak jadi apa ni orang kata gila kuasa lah kan. Tapi banyaknya di kalangan wanita ni yang ragu-ragu tak nak jadi pemimpin, ataupun dah jadi pemimpin tu pun ragu-ragu nak memaksimalkanlah impact kita sebagai pemimpin tu, walaupun dah jadi pemimpin nak biasa-biasa je lah. Tu memang kita punya tendensi lah orang Malaysia ni kan, ataupun wanita. Tapi rasanya, hai Putri, INYH, Assalamualaikum, Mimi, Zuzah, Jiha, thank you for joining. Alhamdulillah. Okay, dah panjang mukadimah kita. Biasa mungkin Dr. Ha boleh mulakan discussion kita. Alhamdulillah. Baik. Dengan apa itu pemimpin yang reluctant atau and apa opposite dia? Apakah reluctant, apa opposite dia? Adakah yakin? Adakah ingin mencuba tapi tak semestinya yakin? What is reluctant leader and what is the opposite? Opposite dia is an overconfident leader lah to me. Kan, reluctant versus overconfident. Sedangkan dia tak layak pun sebenarnya. Tapi dia yang reluctant ni sebenarnya dia memang layak dan memang mempunyai apa orang kata mandat untuk memimpin, tapi still a reluctant one ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana malam minggu ni kita dapat bersama-sama ya dengan adanya media sosial ni. Fana Nun di Boston pukul 9:30 pagi. Kita kat sini dah nak tidur dah. I'm sure ada yang dengar ni tengah atas katil. Dr. Har kalau boleh nak atas katil juga ni, tapi tak apalah kan, nak kena proper sikit. Tapi mudah-mudahan dalam sebulan sekali kita luangkan sikit masa sisters untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya bukan berat. I think Fana has put it very rightly that kepimpinan ni ada dalam semua sudut hidup kita.
yang paling penting adalah memimpin diri kita sendiri. Kan? Sebab kalau kita tak mampu memimpin diri kita sendiri, selamanya lah kita akan berada di bawah kuasa dan pimpinan orang lain. Betul. Okay, so at least you have to know how to pimpin diri sendiri. Dan ini sebenarnya kan hadis Rasulullah SAW yang sangat selalu kita dengar. Setiap kamu adalah ketua, pemimpin, dan kamu akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipimpin. Jadi dan hadis tu hadis yang panjang kan. Dia daripada selepas tu pemimpin akan disoal tentang rakyatnya, begitu. Suami akan disoal tentang tanggungjawab terhadap keluarganya. Isteri juga ada tanggungjawab terhadap rumah, kiranya harta benda suaminya. Dan seorang pembantu atau hamba sahaya pun juga bertanggungjawab dalam dia menjaga yang diamanahkan kepadanya oleh dia punya majikan. Kemudian sekali lagi hadis tu katakan bahawa setiap kamu adalah pemimpin akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipimpinnya. Oleh sebab tu kalau kita tengok konteks kepimpinan ini dia sangat hampirlah dengan setiap diri kita. Jadi tak boleh antara kita yang kata tak apa, saya ni biasa-biasa je, saya ikut je lah. Kan Jadi tu sebabnya kalau Fana perasan Dr. Har lately basically the last 4-5 months Dr. Har tekankan kepengikutan. Kebetulan Dr. Har memang mengajar subjek leadership and interpersonal skill di dalam kursus elektif Citra. Dan ramai yang memang agak popular kursus ni. Dan Dr. Har perkenalkan konsep kepengikutan. Okay, and I think I can see that bila sebut dalam you bundle it in kepengikutan, somehow I bring it closer to juga orang perempuan. So ni dia akan selalu nampak dia ni bukan ketua kan. Agaknya satu lagi cultural juga sebenarnya Fana kita selalunya tu niatnya baik sebenarnya. Orang perempuan tak sibuk lah. Dah lah nak mengandung, nak beranak, nak jaga rumah tu. Yang luar-luar ni biar kami je lah yang jaga, kami je yang pimpin. Niatnya bagus tapi apabila kita dah letakkan tu sebagai macam satu yang norma, satu yang wajib, maka bila ada mungkin orang perempuan yang boleh memimpin masyarakatnya jadi canggung pula, jadi janggal. Daripada sekolah rendah agaknya. Tak tahulah Fana macam mana kan. Tapi masa Dr. Halu mungkin tak berapa sangat ketara. Tapi mungkin sekarang ni it is being ingrained. Dr. Dika lagi. Yang jadi ketua mesti budak lelaki. Budak perempuan jadi penolong dia. Kan. Lepas tu ni sekolah rendah pun macam tu juga. Padahal mungkin kita lah yang paling pandai, paling macam budak perempuan selalunya dia mencut awal sikit kan. Tapi budak lelaki juga yang jadi ketua. Sebab soalan-soalan begitu. Kita tengok cikgu kita majoriti perempuan. Sekarang ni Alhamdulillah mungkin sekarang ni ramai lah jadi pengetua ni perempuan. Tapi dulu kalau ada kata 40 orang tu 30 cikgu perempuan, 10 cikgu lelaki. Tapi guru besar kan cikgu lelaki juga. Jadi mungkin tak tahu kan nak question benda tu. Tapi this is part yang buatkan kita selalu rasa kita bukan ketua. Kita adalah pemimpin, pengikut saja. Tapi hari ni Dr. nak katakan bahawa kepengikutan tu adalah sebenarnya sebahagian yang sangat penting daripada sudut kepimpinan. In fact kalau ada coin yang namanya kepimpinan, kepengikutan adalah dia ada side of the same coin. Takkan adanya kepimpinan kalau tak ada kepengikutan. Pemimpin nak pimpin siapa? Dan sama juga tidak adalah kita ni taklah boleh menjadi pengikut kalau tak ada pemimpin. Jadi dia punya setiap pemimpin tu adalah juga pada masa yang sama pengikut. Okay, that is very true. Sedangkan Dr. Hafiz macam ni dulu. Setiap pengikut pemimpin tu datangnya daripada pengikut dulu kan. Dia tak boleh tiba-tiba je terjun jadi pemimpin gitu. Dan selalunya kalau sebagai pengikut pun kita memang tinggi kualiti kita, maka kita lah yang akan menjadi pemimpin yang tinggi juga kualiti dia. Tetapi kalau misalnya dari sudut masa pengikut pun memang sangat tidak berwibawa ataupun mungkin banyak mengambil sambil lewa. Biasa-biasa je kan. Biasa-biasa je kan jadi pemimpin yang begitu jugalah. So pada pandangan pemimpin itu cerminan kepada pengikut. Kalau misalnya pengikut ni memang semuanya jenis otak mungkin dari sudut penguasaan intelektual tu tak tinggi, jadi itu yang ketuanya pun macam tu jugalah.
Jadi bila ada pemimpin yang memimpin kita ni nampak macam aduhai, dia memang tak adalah dia punya ciri-ciri kepimpinan, mungkin kita kena tanya diri kita sendiri macam mana boleh orang tu jadi ketua kita. Kan? Ya. Tapi Mungkin kalau saya kerana tak berapa intellectual Dr. Ha. Macam saya dah lama jadi pengikut, tapi macam Dr. Ha katalah, I don't have the ciri-ciri lah nak ada intellectualnya, macam tak berapa nak layak lah. okay. Tak payahlah nak jadi pemimpin sampai bila-bila. Kan? I biasa je lah. I dah sebagai penolong ke guru panitia ke ataupun vice president je ke, kan. Cukup lah kan. Cukup lah, because I ni tak adalah tiada sangat. Macam mana tu? Dan mungkin lagi apa ciri-ciri sebenarnya kualiti seorang pemimpin yang sampai kita nak rasa kita dah layak jadi pemimpin, ataupun adakah kita akan sampai pun tahap tu ever? Okay. Soalan tu sebenarnya dia double barrel tu, ada dua soalan. Tapi Dr. Han rasa sama ada kita boleh atau tak jadi pemimpin tu, kita kena tengok kerangka fikir kita. Okay, kalau kerangka fikir kita adalah fix, tertutup, jumud, terkunci, maka kita tu yang kita kata saya tak ada bakat kepimpinan, so tak apalah, tak payahlah, biarlah orang dia memimpin sepanjang hayat saya. So saya memang tak ada bakat kepimpinan kan. Lepas tu dapat pula yang sangat yakin bahawa dia ada bakat kepimpinan. Saya memang dianugerahkan dengan segala apa orang kata ciri-ciri kepimpinan, kewibawaan ni, maka saya kat mana pun mesti memimpin. Tak boleh langsung nak jadi pengikut. Kat mana saja dia mesti pimpin, contohnya kan gitu. Itu pun fixed mindset juga. Jadi mungkin syarat pertama untuk jadi pemimpin, baik untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, adalah mempunyai kerangka fikir yang bercambah, kerangka fikir yang dinamik, kerangka fikir yang mengatakan bahawa kita ini semua diciptakan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya, dengan keupayaan dan kebolehan yang boleh diasah, boleh dibangunkan. Kalau saya mungkin kurang dalam konteks kepimpinan, saya boleh belajar. Kalau misalnya saya seorang pengikut, saya boleh jadi pengikut yang sangat efektif kepada organisasi saya. So orang yang mempunyai kerangka fikir yang terbuka atau orang kata bercambah ini, dia sentiasa nak menambah baik. Dia dah baik dah ni, tapi dia nak tambah lagi. Apatah lagi kalau lihat itu adalah jurang kekurangan dia, maka dia akan cuba perbaiki. Jadi sebenarnya mungkin bila kita ada mindset ni pun sendiri, sebenarnya kita sudah bercakap tentang dua individu yang berbeza. Okay? Balik kepada ni, sama ada wanita ni memang selamanya jadi pengikut ke, ataupun bila jadi ketua, dia jadi ketua yang sangat sebenarnya reluctant, sangat berat hatilah menjadi pemimpin. Tapi kalau kita jadi macam tu, Fana, alamatnya kita akan dipimpin oleh orang-orang yang terbalik pula, yang overconfident dia boleh memimpin tu. Dan antaranya sebab dia mungkin dikelilingi oleh pengikut-pengikut yang selalu mendewa-dewakan dia hingga dia rasa dia invisible pula. Dia tak salah. Kan? Jadi di sini memang malam ni kita kena bincang, kalau wanita jadi pengikut pun macam mana, dia kena jadi pengikut yang bagaimana, dan kalau dia jadi ketua, pemimpin, dia tidak boleh menjadi reluctant leaders. Okay, up to you pula, Fana. Okay, so saya dalam Harvard Business Review lah, iaitu macam kiranya magazine business yang terulung lah kat dunia, dekat dari peringkat global ni kan. Itu kan ada sebab dia akan survey, dia dah survey 300 orang kata manager lah, pengurus, 100 lebih pengikut, dan juga buat survey. Dan dia kata 3 sebab orang reluctant. Mungkin sifat ni kita nak kaji sikit, whether lebih kepada wanita ke tidak, tapi dia bukan buat kepada wanita lah, dia buat secara general. Ada 3 sebab. Satu ialah interpersonal risk. Kedua ialah image risk. Ketiga ialah risk of being blamed. Jadi kita ni biasa takut lah ni, kita dengan 3 risiko. So pertama sekali risiko personality, interpersonal. Maksudnya kalau mungkin ada anda kat luar sana yang pernah lah mengalami kan, yang maknanya kita dengan kawan-kawan kan, dan same department, tiba kita pula naik pangkat. Tapi alamak, risau lah pula nanti kawan-kawan kita yang dulu sama angkatan yang kita akan kena jadi kita punya orang bawah kita. Jadi kita risau yang kita mungkin terpaksa jadi strict ke dekat dia kan, padahal kawan dia susah lah jadi bos kepada kawan sendiri ni. So satu interpersonal kita risau. Kedua, image, kita risau dia ni strict sangat ke sebagai bos, ataupun
terlalu macam ni ke, terlalu macam tu ke. Jadi kita risau dengan image dengan penampilan kita lah. Bila so kita jadi rasa risau nak ambil tampuk kepimpinan tu lah. So Yeah. kedua image risk. Ketiga ialah being blame. Jadi sebab bila kita jadi boss ni ataupun jadi leader lah kan, kepimpinan, kita tak define lagi ni beza manager dengan leader ni, tak apa tu hari lain. Jadi katalah kita ada satu kepimpinan, seorang pemimpin, kita risau buat salah. Bila kita buat salah, kita nampak lebih, kita yang kena tanggung, kita yang kena betul. chill kita punya orang bawah kita kan. Jadi macam kita yang kena tanggung. Jadi risaulah nampak bad tu, sebab apa lah nak susah-susah. Jadi apa komen Dr. Ha tentang risiko-risiko mengambil tampuk kepimpinan ni? Image, interpersonal dan risk of being blamed. Itu sebabnya kalau cakap pasal tiga ni dan kita sangat terkesan dengan dia, kita takkan pimpin lah. Takkan mengambil tanggungjawab kepimpinan. Sampai sudah. Tapi sampai bila kita nak menafikan bahawa kita ada tanggungjawab kepimpinan tu? Jadi mungkin lebih senang kita untuk mengatasinya tu daripada kita tak payahlah jadi pemimpin terus macam tu. At this juncture ni, Fana, Dr. Han, harap sangat kita punya pelaya-pelaya yang dengar kita perbincangan ini dapat masukkan dalam kepala bahawa sebenarnya bila kita memimpin itu, kita tidak boleh lari daripada tanggungjawab. Atau risiko kan? Risiko, ya. So kalau misalnya kita memang tak mau yang tu, maka selama-lamanya lah kita akan menjadi pengikut saja. Bukan maksud tahap pengikut ni tak bagus. Sekarang ni kita kena tahu kepentingan kepengikutan tu juga. Kalau sekarang ni kan kalau Fana balik nanti daripada Boston tiba-tiba nak champion followership, ada satu buku tebal tentang tu, Barbara Kellerman, dia kata tentang followership saja. Followership, okey. Followership. Kepengikutan. Maka mungkin daripada ada kita punya training workshop kepimpinan, kena ada juga training workshop kepengikutan kot. Sebab dan dalam konteks ini Dr. Han rasa kita akan perasan bahawa pengikut sendiri mempunyai kuasa dia sendiri. Cumanya dia selalunya tak perasan atau it's being undermined. Dia oleh pemimpin yang mungkin menggunakan kaedah yang lebih keras dan kuku besi lah. Dia tak mahu kita perasan yang kita sebenarnya ada power tu. So itu sebabnya kalau dia macam pecah belahkan dia punya pengikut tu, lebih dia senang supaya mereka tidak melihat diverted from the real issue lah. Iaitu dia punya ketidakwibawaan kepimpinan dia contohnya. Ini memang sangat haru biru lah kalau ini berlaku. So kita kena ingat bahawa dalam konteks ini, bila jadi pemimpin, kita memang kena buat keputusan. Keputusan pula tak boleh popular saja. Maknanya kita nak senangkan semua orang, kita takkan boleh sukakan hati semua orang. So dengan kebijaksanaan kita tu, kita kena menimbang tara risiko yang mana. Semua ada risiko, tapi risiko mana yang mungkin worth taking atau risiko mana yang sebenarnya kalau kita ambil akan merosakkan kita untuk berapa kurun lagi, berapa keturunan lagi contohnya. So benda-benda ni nanti yang Dr. Han rasa sebagai dari kecil lagi kita memang kena instill benda ni kepada anak-anak kita, baik lelaki atau perempuan. Contohnya mereka kena amanah. Itu yang siakat senuhung gelama ikan duri. Jadi masa 9-10 tahun dia berani nak menipu semua tu, kita kena mulakan. Sebab kalau kita tak buat apa-apa sekarang, anak-anak itu nanti akan siakat senuhung gelama ikan duri, cakap bohong, lama-lama mencuri. So bila dia jadi pemimpin yang diamanahkan dengan mungkinlah kuasa untuk meluluskan itu dan ini, dia kan gunakan itu hanya untuk yang dia faham sajalah bahawa ini adalah waktu terbaik untuk mengaut sebanyak mana keuntungan contohnya kan. Tapi kalau daripada kecil kita dah boleh bagi dia kawalan diri, dia nak tapi tak boleh sebab tu bukan dia punya. Itu sangat besar tu kawalan tu. Dan itu sangat penting untuk menjadikan ciri kepimpinan yang berwibawa tadi tu. Okay, so I don't know whether I answer your question or not, tapi maksudnya itulah dia Maknanya kalau nak memimpin memang kena akan ambil risiko, dan kita mungkin kena belajar memimpin itu daripada observation kita, tengok orang yang sebelum kita, ataupun kita sendiri kena ada minda yang kritis untuk tengok kalau ini apply hari ni mungkin tak akan efektif kalau dibanding dengan datuk nenek kita yang apply mungkin 50 tahun yang lepas. Jadi kebijaksanaan itulah sebenarnya yang mesti ada, dan kita selalu takut kita tak bijaksana ni. Sebab kita having drum into our ear ni, kita orang perempuan ni tak pandai lah nak buat ni lah, duduk rumah je lah, bagi suami je lah macam tu. Jadi mungkin dia dua-dua lah dalam DNA kita sendiri pun mungkin kita
kurang sikit nak berlawan-lawan ni, nature kita memang bukan berlawan kan, oleh sebab tu kita mungkin tak ni Tak, kem- bukan nature wanita. right, kemudian mungkin dalam konteks itu fitrahnya, tapi dalam konteks culture-nya pun macam itu. So memang wanita ni berada di dalam lapisan demi lapisan demi lapisan sebelum dia boleh keluar dan mengatakan masyarakat saya perlukan input saya ya untuk dapat capai kepada keputusan ataupun polisi yang lebih adil untuk semua. Saya tertarik dengan yang Dr. Habib cakap ni, dan juga yang Dr. Hadis yang Rasulullah SAW yang Dr. cakap tadi. Setiap kamu adalah pemimpin. Kalau Rasulullah SAW sendiri cakap setiap kamu adalah pemimpin, maknanya kita tak boleh nak ambil mudah sebenarnya kan that statement. Maknanya kita percaya dengan Quran dan hadis. Jadi memang nak tak nak dia tanggungjawab, dan dia mungkin kita akan ditanya juga ya Dr. Ha. Maknanya Mesti, macam ya? kita akan ditanya, maknanya masa tu ada peluang untuk ambil kepimpinan ni. Kenapa tak buat? Jadi macam mana jawab mungkin tu? betul nak jawab tu. Dan mungkin kadang-kadang kepimpinan ni kita tak semestinya nak kena tengok dengan title yang official kan Dr. Ha. Kadang kepimpinan ni menarik saya belajar di sini dengan pernah bincang dengan Dr. Ha, bahawa kepimpinan tu bukanlah satu title. Atau rank. Dan betul seperti yang Dr. Ha cakap tu lah, dia sama satu, kalau kita bayangkan duit shilling tu, satu belah muka tu ialah pemimpin, tapi dalam badan yang sama tu, belah yang sana tu ialah pengikut. Jadi yang saya belajar, dia kata pemimpin ni adalah kepimpinan ialah bukan suatu title tapi satu peluang. Maknanya kita bukan sentiasa pemimpin. Kepimpinan tu dia muncul sebagai peluang. Jadi kita tak ambil tu, mungkin itu yang Rasulullah SAW maksudkan, kita tak ambil peluang tu. Jadi tak semestinya nak jadi pengetua, nak jadi bos, nak jadi CEO dan sebagainya. Dia mungkin sebagai seorang pengikut ataupun sebagai seorang staff biasa je pun, kalau kita bijak untuk detect atau untuk mengesan peluang untuk mengambil kepimpinan, maknanya memimpin sesuatu, projek atau sebagainya, nampaknya tak ada orang step up ni. Aku kena step up. Walaupun bukan title boss. Kan? Jadi mungkin tu yang kita patut fikirkan untuk kita dan juga anak-anak kita lah. Dan juga sebagai wanita lah. Sebab mungkin tu satu cara untuk buang perasaan ragu-ragu ni. Okay. Kita pula banyak kali diajarkan dari sudut culture-nya kan, bila kata orang perempuan tak boleh memimpin atau tak boleh mengetuai apa-apa kalau ada orang lelakinya tu, dia mungkin sekarang ni walaupun niatnya mungkin baik pada awalnya, mungkin itulah juga yang ada, tetapi kita kena tahu juga mungkin di sebelah Timur Tengah contohnya kan, ya, memang isteri tu mungkin sebagai hadis tu lah, jagalah harta benda suaminya kan. Dan mungkin suami ni pula kaya-kaya, banyak lah yang nak dijaga tu. Kalau ada 20 bilik rumah tu kan, ya, hari ni bilik tu. Tapi kalau misalnya kita memang ya daripada kawasan sini, di mana daripada dulu lagi sebagai tangan Islam pun wanita membantu ya sosioekonomi suaminya. Nelayan tu nanti yang akan bawa bakul-bakul ikan tu. Tentu sekali ikan yang dijemur, semua tu perempuan ya. Pernah ke sawah, bawa anak sampai ke sawah, letak buai dekat pondok sawah tu ya. Mungkin ada yang menoreh getah pun ya, bawa juga anak tu. Mana macam yang itu sudah menjadi macam bukan sesuatu yang baru, di mana kita wanita masuk sama dalam sosioekonomi, urusan sosioekonomi ni. Tapi mungkin bila ada interpretasi bahawa wanita itu kena tak boleh keluar daripada rumahnya, tak payahlah belajar tinggi-tinggi, dan semuanya ada justifikasi juga. Maka akhirnya kita mungkin kerugian dalam konteks itulah ya, kita merasakan bahawa orang perempuan biar duduk saja di rumah, tak payahlah sibuk-sibuk kan. Ni yang nak juga pergi ya, sampai ke parlimen juga tu pasal apa? Macam tu kan. Jadi mindset itu sebenarnya tidak banyak membantu kita lah. Oleh sebab itu pada pandangan Dr. Farah, Dr. Han nak propose, maknanya kita kena ubah ni secara perlahan-lahan. Bukanlah overnight pula kita nak rampas kuasa dan tak. Ya, maknanya satu,
bila kita wanita dan kita ada anak lelaki, ya, anak perempuan, kita akan besarkan mereka ni dengan konsep itu. Mereka tidak melihat perubahan perbezaan jantina gender itu sebagai yang betul-betul memisahkan. Yang penting adalah apa cara seorang itu berfikir. Ini pun ramai lagi yang tak boleh macam tu. Dia tak, yelah dia pandai tapi dia perempuan lah, macam tu kan. Maknanya bila dia perempuan lah itu, dan oleh sebab tu wanita, ya bukan ni nak mengadu apa lah, tapi wanita sentiasa lagging behind. Ya, kalau misalnya yang terbaru agaknya kalau suami ni, average suami ni earning RM1, wanita hanya earning 81 sen contohnya. Kenapa bila kita Masih tengok sekarang. masih lagi. Jadi Kerja sama. Kerja sama kalau tak lebih banyak lagi lah. Jadi tapi mungkin wanita kata tak apalah tu doktor, jangan bising-bising lah. So kalau itulah konsensusnya, memang kita akan ada dalam satu sekolah. Tapi kalau kita nak melihat masa depan yang lebih inklusif untuk anak-anak kita, kita kena buat something sekarang. Kita kena banyak juga macam melawan arus lah juga in a way. Tetapi Dr. Han rasa sekarang ni kalau di bahagian pejabat awam, pejabat unit-unit yang dekat Putrajaya tu kan, majoritinya perempuan juga yang lead tu. Tapi tak tahu kenapa nanti sampai yang atas sekali pos tu mesti orang lelaki juga. Walaupun sekarang kita boleh katakan ramai lah juga dah nampak wanita sampai ke pos yang tersebut, tapi dia masih lagi exceptions. Dia bukannya norm. Dia tak kat TKSU lah. Jadi TKSU. Hari tu ada orang cakap kat Dr. Han, kalau Dr. Han lelaki lama dah jadi chancellor lah. Dia kata macam tu tau. Minta maaf lah, bukan nak apa. Tapi maksud dia, Dr. Han tahu dia hanya bergurau-gurau berseluruh. Tapi bila fikir-fikir balik, mungkin dalam juga makna sindiran itu kan sebenarnya. Jadi dia maknanya sekarang ni, hari ni kita bincangkan. Selamat datang semua, terima kasih join kita punya conversations with Dr. Har. Siri bulanan Mizan bersama Dr. Har yang membincangkan berbagai isu termasuk kepimpinan, terutama dalam hari yang hari kini lah. Kita pun dah semakin nak buka balik. Mungkin kita akan work from office, work in office. Ramai dah WIO dah sekarang kan. Terima kasih for joining, thank you. Jadi nak kembali ke tadi itulah, maknanya saya boleh rumuskan macam Dr. Har cakap, dia ada dua sebab kita ni tak jadi pemimpin lah, terutama wanita. Dan dia ada sebab luaran dengan dalaman. Hari ni kita tackle soalan dalaman tu. Sebab luaran sistem memang tetap betul lah. Maknanya kalau kita ada board badan pengarah, dia akan pilih lelaki juga yang jadi boss dan CEO kan. Jadi tu satu, tu sistem luaran kan. Tapi perempuan tu sendirilah dari segi dalaman tu, kita punya kerangka minda masih ragu-ragu, iaitu topik kita hari ni lah, reluctant and ragu-ragu. Dr. Ha, apa pandangan Dr. Ha dalam sistem, dalam konteks Dr. Ha lah, akademia dan juga bidang kesihatan, pengalaman, dan juga kalau ada sesiapa yang ada nak tanya soalan, silakan boleh komen, saya boleh baca dan saya boleh tanyakan soalan pada Dr. Ha. Pada pengalaman Dr. Ha, apakah peranan lelaki, kita punya bukan saja suami, tetapi kita punya rakan-rakan sekerja dalam membolehkan wanita lah, kita panggil sebagai male allyship. Kadang-kadang lelaki bukannya dia tak setuju dengan bos wanita, cuma kadang-kadang bila jadi bos tu dia biasanya berkaitan dengan gaji lagi tinggi atau pangkat lagi tinggi, yang kita bagi lelaki kita nak tanggung keluarga kita kan. Jadi wanita tu dia mungkin suami dia pun dah okey kan. Jadi mungkin kerangka-kerangka yang sangat sistem yang sangat masih beginilah pemikirannya kan. Jadi ada tak contoh dalam contoh baik ataupun yang tak baik lah dalam kehidupan Dr. Ha dalam bidang kesihatan dan juga bidang akademia di Malaysia ni, di mana lelaki pun boleh mainkan peranan untuk menghilangkan keraguan wanita ni lah untuk mengambil tampuk pimpinan. Mungkin ni soalan susah sikit sebab okay. Susah. Dr. tengah fikir kat mana nak approach ni. I've already seen the whole picture tu. Okay, Dr. kena tackle yang di dalam tu juga dulu. Jadi sebelum Dr. bagikan input tentang lelaki ni, mungkin the first remark, of course kita perlukan dua-dua lah, lelaki wanita yang menyokong. Tapi jangan terkejut dalam kajian-kajian yang dibuat selepas PRU kan, PRN ataupun PRK yang kecil, melihat kepada behavior, voting behavior sangat konsisten di Malaysia, di mana bila katalah ditanyakan
tentang persetujuan atau tidak bersetuju untuk melantik pemimpin wanita ya ke Dewan Undangan Negeri ataupun ke katalah ke parlimen, memang wanita Muslim yang paling resisten sekali. Ya dibandingkan dengan ethnic group. Ya. Wanita Muslim yang paling tak nak perempuan jadi pemimpin kita. Dia sama ada jawapan dia kalau Likert scale tu dia tidak setuju, ya, sangat tidak setuju ataupun dia memilih untuk abstain. Dia tak nak commit yang ni contohnya ya. Dibanding dengan kaum-kaum yang lain lah, ethnic group yang lain. Dan antara alasannya adalah dalam Islam wanita memang tak boleh jadi ketua. Itu je. Simple macam tu. So that seems to be a very ingrained kind of macam ya persepsi, dan itu pada Dr. Har menjadi scaffold untuk segala resistance yang kita adalah. Ya, kenapa yang wanita tak jadi pemimpin? Tengoklah yang imam pun mestilah lelaki. Wanita jadi makmum saja. Kan ya. Kemudian semua Nabi. Kita mungkin dah konflik isu imam tu sebab imam tu lelaki. Jadi perempuan. Jadi macam mana tu? Confused. Okay, itu nanti semua Nabi adalah lelaki, tak ada perempuan. Ya, apa lagi? Rijal qawamun 'ala nisa tu akan keluar jugalah. Kan? Jadi semua ni menjadikan dalam mindset wanita memang kita akan jadi pengikut je lah. Dan tentu sekali nak meminta wanita berfikir sebaliknya itu memang betul-betul orang kata menungkah arus lah. Ya. That's not the ni. Okay. Dan apabila wanita sudah merasakan dia tak perlu jadi pemimpin, dia tidak menyediakan diri dia untuk menjadi pemimpin. Dia tidak berfikir sebagai pemimpin. Semuanya ikut je lah. Macam kalau pengalaman Dr. Har, tadi kan perubatan akademia contohnya. Dr. Har nampak pesakit yang memang dia tak akan buat keputusan melainkan suami dia je salah buat. Walaupun itu mengenai dia punya rahim atau dia punya tube. Kena tanya suami dulu. Kan, badan sendiri ya? Ya, badan sendiri. So dekat situ macam kita tak ada autonomi langsung. Semuanya yang itu sebenarnya bukan ajaran Islam. Kan ya. So dalam konteks ini disebabkan itu juga kita tidak mengambil tanggungjawab memimpin tadi tu. Oleh sebab tu agaknya kepimpinan yang ada daripada dulu sampai sekarang satu pesen aja. Yang ni dipanggil sebagai kepimpinan kebapaan ni dan sebenarnya sangat dengan konsep Malaysia sebagai satu keluarga besar ni, Dr. Har memang rasa inilah masa untuk mengingatkan bahawa selalu dalam keluarga tu ibu ni mainkan peranan yang sangat penting sebagai pemimpin. Dia bukannya kan, dia maknanya, dan kalau katalah kadang-kadang ya dia uji pula suami meninggal atau bercerai hidup ke, wanita ni yang akan menjadi ibu dan bapa kepada anak tu kan ya, maknanya macam kiranya bolehlah memimpin keluarga tu juga sampai berjaya. Kan. Jadi so sekarang ni adalah satu usaha yang mesti konsisten dan persisten untuk meyakinkan wanita sendiri bahawa mereka ni sebenarnya boleh memimpin, satu, mesti memimpin, dua, dan bukan hanya memimpin keluarganya, mesti memimpin masyarakatnya. So it is not just we should, but we must gitu kan. Selagi lagi lama kita tak ambil tempat kita di dalam masyarakat ni, sebenarnya lagi tidak seimbang masyarakat ni. Sebab apa sebenarnya input wanita? Okay, ni sekarang ni nak meyakinkan diri kan, sebab siapa yang sudah ada tanggungjawab memimpin contohnya kena buat sebagus yang mungkin, dan kita kena yakin sifat-sifat kewanitaan kita itu sebenarnya adalah ya ciri kepimpinan yang sangat-sangat perlu khususnya zaman ini. Zaman yang macam-macam krisis ni lah. So pada pandangan Dr. Har, kalau nak senang je lah, wanita selama ni selalu buat dalam akademik ke, dalam kesihatan ke, selalunya kita di belakang je lah, tak apa di belakang tabir tu kan. Bila datangnya pandemik COVID ni, ya tahun lepas, tiba-tiba wanita tiba-tiba tertolak ke depan. Khususnya bila kita kata 70% daripada pekerja untuk healthcare providers ni adalah wanita. Frontliner tu adalah wanita. Jadi bila lihat rupanya sistem kita, polisi kita, ya, kita punya pemimpin sangat tak sensitif terhadap keperluan wanita ini bila dia terjun dalam masyarakat dia dan kena menjadi frontliner gitu kan. Baru kita dapati sebenarnya kita punya nurses are not well supported. Ya, kita cuma nak tahu dia. Sebab bos-bos atas tu lelaki, dia tidak tahu. Dan juga kalau perempuan pun, perempuan yang
berfikir macam lelaki, and that's why they are in the C-suite atau in the board punya room. Ya, orang lelaki dia mungkin perlukan mungkinlah dia kata 3 orang. Okey, dia pilih 3 tu pun yang boleh join dia punya club lah sebenarnya. Kan, bulan lepas dia cakap pasal lean in, semua tu kan. So dia akan memilih yang begitu. So akhirnya walaupun mungkin ada lelaki, ada perempuan juga, walaupun dalam bidang yang bilang yang sedikit, tapi mereka tu pun juga sebenarnya sama ada memang bersetuju je semua dengan apa yang ni, dia tak pernah menyanggah pun. Jadi kita perlukan wanita yang memang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dengan ciri kewanitaan itu dia maknanya jangan buang ciri kewanitaan tu bila dah jadi bos, bila dah jadi pemimpin. You sebab got nanti it. rugi orang yang benefit daripada kita punya kepimpinan kita tu. Menarik. Yang ni Dr. Har nak refer pada John Gezema punya Athena Doctrine, buku dia. Bila dia buat kajian tu kan, Dr. Har pernah juga bincang ni di beberapa forum. Dia dapati bila dia tanya 64 ke 65,000 orang di seluruh benua di dunia ni, dia buat sampel-sampel macam tu, dia dapati bahawa diorang ni diberikan satu inventory of ciri-ciri kepimpinan. Kemudian mereka diminta untuk kategorikan yang mana yang dia pada dia kepimpinan berciri kewanitaan, mana dia kepimpinan yang bercirikan kelelakian, attribute tu. Apa contohnya tu? Okay, contohnya kalau misalnya risk taking, itu sebenarnya ciri kelelakian tu. Objektif contohnya, ataupun mungkin dia mungkin nak output, nak KPI apa semua. Soalnya lelaki ni dia punya ciri kepimpinan dia transactional, is action, action I give you driven. take, apa maknanya I give what I give you must give back, ataupun dia mesti KPI tu semua tu sebenarnya transactional lah sebenarnya. Dia ukur output dia macam tu lah. So kalau dia tak nampak output tu, dia akan kata you tak efektif, so you are fired. Macam tu lah kan. Tapi ada pula ciri yang dinamakan ciri kewanitaan. Contohnya empathy ciri kewanitaan, sebab dia boleh rasa, dan dengan rasa tu dia boleh melakukan langkah-langkah perancangan untuk menyelesaikan. Apa lagi? Wanita dia ada emotional connection. Dia emotionally connected dengan dia punya yang dipimpin. So dia, oleh sebab tu orang yang mengikut dia rasa this pemimpin ni care. Dia orang mungkin berhati-hati dalam nak buat keputusan. Tetapi satu lagi ciri kewanitaan yang sangat menyerlah dari sudut kepimpinan dalam COVID ni, wanita bila dia kena emergency ataupun health related emergency, they will be the best decision maker. Sebab ialah anak tiba-tiba sakit kat rumah, demam panas. Dalam konteks ni mungkin kita tak kebetulan bila kita kata Jacinda Ardern, pemimpin Taiwan contohnya kan, and then Merkel. Ni semua bukan satu kebetulan, tapi it seems that women leader when they confronted crisis, especially health related, hidup dan mati tu, they make a better decision. Maknanya dia, kalau kita tengok kan, dia lockdown, cepat lockdown aja. Tak ada nak ambil risiko ke apa kan pada dia. So dan ini sebenarnya kalau kita tengok dalam John Gezema tu lagi dengan Michael D. Antonio tu, dia kata bila dia orang minta 10 most wanted criteria qualities or attributes that is needed for modern leader now, during this era, daripada 10 tu 2 saja ciri-ciri yang dikategorikan sebagai ciri kepimpinan lelaki atau kelelakian. Tapi yang 8 lagi adalah yang sebenarnya identify with feminine punya attributes. So you see, these are the same cohort. Maknanya Fana dengan Dr. Har is included in that study. First we were being asked to categorize mana dia lelaki, mana dia perempuan tadi tu, and then they got a consensus lah after they crunch the data. So they got a list of yang mana list tu menunjukkan ini adalah ciri-ciri kewanitaan pemimpin. Kepimpinan kewanitaan. Yang ini pula ciri-ciri kepimpinan kelelakian contohnya kan. So daripada list tu pula, dia dah ada list tu. That's the first output of the research. Kemudian dia tanya pula these people, kan?
sinaraikan 10 ciri-ciri yang you rasa the top 10 lah ya untuk memimpin negara ni, dunia ni. So masing-masing bagi that 10 list. So bila 10 list tu, of course list tu ada attributes yang dalam inventory tadi kategori juga wanita kan. tadi tu. So bila Wanita lelaki tu. bila dia orang kumpulkan data tu, memang 8 daripada 10 tu adalah ciri-ciri yang identified by this same group as kepimpinan kewanitaan. Okay. So I do not know. I think you need to read lah about all this kepimpinan semua tu. Dr. Harper sebenarnya ada Harvard Business Review ni. Yang ini dia kata woman and leadership. Dia bukan woman leadership tau. Dia woman and leadership. Dr. Han recommend beli. It's not really a waste of money because in this, maybe around 190 to 100 pages ni, dah ada lebih kurang 10 articles yang memang publish dekat famous magazine, the Forbes kan, ataupun magazine business, kadang tu Bloomberg contohnya kan. So dia dah ambil artikel-artikel tu and dia compile kan. So it's a very interesting ni, khususnya dia kata woman ni bila dia nak memimpin tu, macam orang lelaki mungkin dia go step wise tau, ladder naik macam tu kan. And they can already see mana dia nak pergi gitu. Women, satu dia tak ada, bila dia masuk tu dia tak ada dalam kepala I want to be leader in 10 years time. Tak ada. Tak ada. Dia macam nak kerja je. Masuk je. Mungkin adalah tak yang ambition macam tu, tapi majority kita masuk. And then kita dapati bahawa we are facing a maze. It's like a labyrinth of leadership. Maksud dia kita punya jalan sangat berliku. Ya, untuk nak sampai kepada kita punya tahap yang mengatakan kita kepimpinan itu. Oleh sebab tu kita analoginya, it's not that we are not good, but we have to be 10 times better than men to be there where they are. Okay? Kalau kita sama tahap dengan lelaki tu good tu, kita takkan jadi leader. Dia dah boleh jadi leader dah. Dia kalau kita grade sama, Dr. lelaki, Fana perempuan, kita satu batch lah kiranya ya. Graduate 2021 ni contohnya kan. In 10 years, I'm a man, I would have a higher post, higher pay than you. Because you might be a leader juga in 10 years time. Tapi because jalan you tu panjang, you sekejap beranak anak nombor 1, lepas tu kan kena ambil rest sekejap, lepas tu nanti kan ni. Then you miss pula the next exercise of promotion, you kena tunggu tahun depan banyak lagi contohnya kan. And of course gaji pun dia naik dengan promotion kita kan. Kalau lambat lah naik promotion kita, lambatlah juga gaji kita naik kan. So I think now women cannot compete by that way, so sekarang ni mungkin kita kena tengok juga dari sudut luaran itu, ciri-ciri kepimpinan yang berflavor kan, berperisakan wanita ini tadi selalu dilihat sebagai contoh kepimpinan yang tidak baik. Bukan tak baik, tak efektif. Terlalu emosional lah ya. Duk tanya orang macam mana bila nak buat terlalu decision. Terlalu micro. Selalu kita terlalu micro lah. Dituduh sebagai micro. Terlalu ataupun detail. Terlalu ikut book. Kan ikut buku langsung macam pembaris. Tak relax. So that seems to be our reputation now. Hingga kan kalau adalah pemimpin wanita yang sangat efisien pun, mungkin persepsi pertama adalah dia ni macam, so it become a stereotype dah. Jadi oleh sebab tu mungkin kita nak juga ingatkan bahawa ada apa yang dinamakan sebagai imposter syndrome. Anda pernah dengar imposter syndrome? Bukan saja pernah dengar, hari-hari saya mangsa. Okay, cerita sikit tentang imposter syndrome ni apa dia. Mungkin ada antara sindrom imposter. Okay, saya cuba Dr. Jadi saya rasa sister semua kat luar sana pun mungkin siapa yang pernah mengalami ni, lepas saya cerita ni boleh angkat tangan ataupun komen ataupun tunjuk heart love kan. Imposter syndrome ni lah satu sindrom penyakit di mana kita rasa macam kita ni penipu. Bila kita ada dalam satu contohlah bila kita jadi orang bos, kita rasa aku ni tak adalah bagus sangat. Aku takut orang nampak. Aku ni sebenarnya penipu. Tak berapa nak terror tapi dah jadi bos kan. Sebab orang lain tu nampak lagi terror. Contohnya. Ataupun mungkin kita masuk universiti, dapat dean's list dan contohnya senarai dekan, and then rasa
first kita happy tapi kita juga takut. Sebenarnya aku ni macam hari tu tak adalah study kuat sangat tapi cuma reading slim. Jadi kita jadi kan kita tidak own kita punya pencapaian tu. Kita sentiasa rendahkan diri kita daripada pencapaian yang kita sebenarnya dah achieve tu. So Okay. mungkin tu saya punya ni lah. Okay, bravo. Spot on. Imposter syndrome ni sebenarnya detected after women starting to be appointed. Boss. On a higher level. Jadi punca kewujudan psikologi, masalah psikologi ni adalah sebab bila wanita start jadi pemimpin. I think we have always been having imposter syndrome walaupun tak, kalau sebagai isteri kan, you rasa macam mana bagus pun you, ada orang lain lagi bagus. And Lagi then, cantik, lagi bagus, lagi and rajin. imposter syndrome sebenarnya datang daripada another fixed mindset. Dia tidak boleh, akhirnya jadi imposter syndrome sebab dia sangat cemas, sebab dia tak tahu bila agaknya orang akan discover sebenarnya dia bukannya pandai sangat masak. Dia bukan terror sangat ni semua ni, kebetulan aja macam tu. So disebabkan itu kita menjadi pemimpin yang reluctant tadi tu. Kita doubt ourselves too much kan. Imposter syndrome can be very bad sampai you depressed semua-semualah. Kalau student Dr. Han, perubatan ni ramai imposter syndrome ni sebab tak adalah pandai sangat padahal diorang ni memang high flyers, high achievers. Masa kat sekolah dulu memang nampak consider lah nama letak atas the Hall of Fame sekolah tu semua kan. Bila dia masuk perubatan tu, semua orang pandai. Semua orang pandai kan, from all over the country kan, semua duduk situ. Dia start lah chicken out dah, aku ni kan. Kemudian bila dia katalah dapat markah yang elok, dia sentiasa rasa ini kebetulan ataupun dia just being sangat bernasib baik lah kan. Tapi actually dia tak pandai ni, kan orang lain tahu dia tak pandai macam mana ni. Dia stress yang itu. So student tak tahu memanglah bila kita tanya, Prof saya tak pandai Prof tu, saya ni kebetulan je papas setiap semester tu. When I skim through dia punya result, I tahu this is not kebetulan lah kan. Memang betul dia ada ni. Tapi bila dia doubt him or herself tu, dia sebenarnya tidak dapat nak bagi the best kepada apa yang dia nak buat. Tapi kita pun tak naklah overconfident, which is unfortunately, ini bukan bashing lelaki ke apa. Men tend to be more confident even when they do not know. Dia macam cakap kan? ya dulu baru tahu. Macam kita dah tahu 100 lah tapi nak tunggu 120. Baru kita nak own up kan. Jadi mestilah ada hikmahnya kenapa Allah jadikan begini. Cumanya kita memang mungkin wanita ada pahala yang lebih lah untuk overcome all this, untuk ambil tempat dia di dalam masyarakat. Very real cabaran. Betul. Kalau dan bila kita doubt ourselves tu, kita sentiasa anxious lah kan. Tak bila orang nak. So oleh sebab tu, kalau kita mempunyai kerangka fikir yang berkembang, kita ambil tu, kita akan acknowledge and we will accept that due compliment. Okay, tapi dalam masa yang sama, terima kasih the very beginning. Saya cuba. Tolong doakan, saya mungkin boleh tingkatkan lagi. So itu cara kita deal dengan compliment ni lah sebenarnya kan. Dan if you have that skill, it's easier to say why suddenly mungkin you tak successful ke kan. And you are not becoming so vulnerable sebab tak nak orang tahu apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya kan, contohnya kan. Jadi so this is overcoming that first, baru kita boleh bercakap dalam konteks yang luaran ni pula. Okay, jadi maknanya sekarang ni kita dah nak dekat dengan 1 jam kita ni. Saya nak summarize baiklah kot ada lagi yang kita tinggal. Jadi setiap Rasulullah SAW dalam hadis baginda menyebutkan setiap kamu adalah pemimpin. Jadi kat situ ada elemen tanggungjawab. Kita kena ingat yang kadang-kadang kepimpinan ni walaupun kita wanita, kita biasa-biasa je, kita ada tanggungjawab tu. Jadi kita kena pandai detect, kena pandai cari peluang untuk mengambil kepimpinan tu walaupun kita bukan secara officialnya ada pangkat tersebut lah kan. Kedua ialah Dr. Ha disebutkan tadi tentang kepengikutan. Rasanya kita kena ada satu session khas untuk kepengikutan lah Dr. Ha. Sebab
kadang-kadang kita ni rasa kita pengikut bukan leader kan. Jadi kita takut, tapi sebenarnya kita mungkin bukan pengikut yang efektif pun. Jadi leader pun tak jadi, pengikut pun tak berapa nak efektif. Jadi Betul. at least lah kalau tak nak jadi leader tu, kita kena jadi kepengikutan. Tapi kalau kita Yeah. realise kita seorang pengikut yang efektif, kita jugalah seorang leader yang efektif. Yeah. Benda ni lah salah satu yang harap kita boleh, sisters boleh belajar from lah. Maknanya boleh ambil, kita kena ubah sikit kerangka minda kita tentang apa maksud pemimpin tu dengan apa maksud pengikut tu. Dan dia sebenarnya, kita sebenarnya adalah dua-dua dalam pada setiap masa. Dia mengikut konteks. Mungkin hari ni kita pengikut, esok kita ni dalam konteks office kita pemimpin, kat rumah kita mengikut, ataupun dengan mak ayah kita pengikut, dengan anak-anak kita bos. Jadi benda tu kita kena pandai ubah cara mengikut konteks lah kan. Seterusnya imposter syndrome tu lah. Jadi mungkin salah satu punca, kita dah sebut tadi 3 sebab kita jadi takut nak jadi leader lah. Takut image rosak, takut hilang kawan, hubungan takut hubungan dengan kawan-kawan rosak kan. Jadi kalau kawan-kawan kita sendiri, kita jadi bos dia kan, susah lah. Kemudian takut risiko ada blame, pasal ada risiko lah. Tapi hidup ni memang orang kata kalau tak ada risiko tu, mungkin kita tak hidup to the fullest lah kot dah tahan. Betul. Kalau kita risiko, hari-hari ada risiko, duduk rumah, duduk diam pun ada risiko. Kalau kita tak berani nak mengambil risiko, kita akan selamanya duduk di dalam comfort zone kita yang sempit tu lah. Okay. So comfort zone ni hanya boleh kita kembangkan kalau kita berani ambil risiko. Dan of course kita akan berhadapan dengan zone ketakutan lah masa tu. Sebab kita tak tahu what risk we are taking. Tapi sebenarnya kebanyakan daripada ketakutan kita atau stres kita tu sebenarnya tak materialize pun. Dia lebih macam dimomokkan di dalam kepala kita, and kalau itu saja sudah menjadikan kita tak nak lakukan sesuatu, so kita akan termasuk dalam golongan mereka yang mungkin sangat tak mampu nak melakukan penambahbaikan. Jadi penambahbaikan tu juga kadang-kadang kita yang di tempat yang terbaik untuk buat penambahbaikan tu, tapi kita tak ambil. Jadi rugi society kita. Mungkin kita kena jawab benda ni dekat bila kita ditanya kan. Maknanya mungkin ke akhirat tu nanti Allah tak akan tanya kenapa awak tak jadi pemimpin. Bukan dia punya vocabulary tu sendiri, bukan macam tu. Tapi kenapa awak tak ambil inisiatif hari tu. Kita nampak ada kekangan-kekangan dalam masyarakat, di sekeliling kita duduk diam saja. Jadi mungkin itu antara soalan yang kita akan dapat. Bukannya kenapa awak tak jadi bos? Mungkin bukan macam direct kan. Betul. Kita kena start ingat, luaskan sikit definisi kepimpinan tu dalam mata kita kan. Betul. Dan juga Dr. Hadi sebut dalam konteks pemimpin politik lah. Yang menarik sekali, perempuan Melayu, wanita golongan kita sendiri, wanita Melayu yang sentiasa cakap kita tak nak pemimpin perempuan. Sebab kita rasa lelaki lah yang patut jadi pemimpin kan. Jadi rugi parlimen kita tu kalau tidak ada nilai-nilai wanita, empati, kesabaran, pandai ambil decision dalam konteks krisis dan emergency kan, dan kecemasan. Wanita yang lebih pandai buat decision. Jadi kita akan rugi, negara kita rugi dengan talent-talent ni kalau kita tak gunakan wanita. Jadi finally sebelum kita tutup, saya rasa macam tanya juga macam mana kita nak support wanita lain di tempat kerja kita atau orang bawah kita. So kadang-kadang ni memang topik lain sikit, tapi wanita jugalah yang menjatuhkan wanita lain. Ini mungkin I do not want to put the gender flavor there tau, sebab dalam tempat kerja ni dinamika dia memang lelaki perempuan sama je pada pandangan Dr. Han. Cuma mungkin wanita mungkin lebih mudah untuk dipupuk semangat ukhuwah dia tu, or the sisterhood tu. Khususnya kalau kita macam, of course kita genuinely care for everyone. So kalau misalnya ada yang susah, yang sakit, semua kita akan hulurkan bantuan kita. Tapi sama kalau dia nak naik pangkat ke apa, kita pun sangat bahagia dan sangat memberikan dokongan kita. So itu sebenarnya ciri yang kita perlu ada. Dalam lean in tu sebenarnya itulah sebenarnya yang second part dia tu adalah untuk, part yang lain tu adalah untuk kita saling membantu sister kita ni. Siapa yang kita nampak a shooting star, we should give all the way. Bukanlah pula kita pula yang jadi, pasal apa dia pula, saya yang lagi sini. Dia bukan, tak boleh lah dengan adanya sikap-sikap yang sebegitu pada pandangan Dr. agak
dari sudut tahap cara berfikir itu agak rendah lah kan dibandingkan dengan melihat itu sebagai satu kolaborasi. So jadi bila kita orang yang kita suka tu jadi bos, kita pun hidup senang kan contohnya. Bukan senang macam mana, sebabnya orang yang kita orang kata mungkin sokong itu membawa ideologi kita juga kan. Jadi bila dia menjadi ketua kita, maka dia sedikit mewarnai kepimpinan tu dengan fikrah dan ideologi dia yang kebetulannya sama dengan kita contohnya. Kan? Jadi dan tadi tak jawab soalan macam mana lelaki patutnya. So dalam konteks ini lelaki pun ada ramai yang menjadi penyokong kita kan. Dr. Han ni tadi petang tak tahu kenapa saja tengok dekat Netflix tu Intern. Dr. Han tengok dah Intern tu. Dia Intern tu, tapi kadang-kadang elok juga tengok because dia sebenarnya kan dalam konteks itu isteri yang sangat berjaya, suami yang jadi stay at home mom, dan dia ada anak dan intern dia pula yang dah umur 70 tahun dah jadi patut boleh jadi datuk ataupun bapa dia kan. Dan kita lihat bagaimana kalau dalam konteks itu intern inilah yang menyokong dia. Kan masa itu dia ada doubt masa tu biasalah suami dia ada affair dan dia rasa mungkin sebab dia sibuk sangat. Tetapi mungkin bila intern dia ni walaupun dah umur 70 tahun tapi sangat you have to still go for it gitu kan. Kita perlukan lelaki-lelaki yang begini. Terutamanya lelaki yang dalam hidup kita sendiri, maknanya suami kita sendiri. Kita kena raise anak-anak kita, menantu kita supaya menyokong ini. Maknanya anak-anak isteri dia orang juga, dan kalau menantu kita, anak kita tu juga dia akan lihat kena diberikan peluang ini. Kan dia tidak akan sekat contohnya. So we need all. Pertama, pimpin diri sendiri dulu. Kemudian tentu sekali kita kena belajar macam mana jadi pengikut dan pemimpin yang baik. Kemudian kita ambil peluang yang ada, kita buktikan kita memang mempunyai keupayaan tu. Kita mungkin tak perlu tunggu kita perfect dulu baru kita keluar. Kita dah ada semangat nak menambah baik tu pun dah bagus. Dan akhir sekali kita kena bantu satu sama lain. Minta bantuan juga lelaki untuk percaya dengan kita. Sebenarnya ramai antara insya-Allah kita punya brothers dan juga orang lelaki tu bila dia betul-betul ada ilmu dan sangat ikhlas dengan ilmu itu, dia akan nampak sebenarnya wanita ini adalah saudara kandung ataupun saudara kepada lelaki. Jadi macam mana kita nak nafikan mereka daripada wanita ini daripada mempunyai suara dalam pembentukan polisi. Itu yang satulah yang kita memang nak tengok. Tapi pada Dr. Har itu tidak akan berlaku selagi mana di dalam rumah kita masih tidak ada bargaining power itu. Maknanya suami kita, anak-anak kita tidak melihat kita sebagai pemimpin juga. Sebabnya di dalam keluarga mesti ada collective leadership. Dan wanita sebenarnya sangat thrive di dalam collective leadership. Dan maknanya kita tak macam ada mana tu collective leadership tu Dr. Har? Okey, dalam collective leadership pada pandangan Dr. Har, siapa yang patut jadi ketua adalah mereka yang ada ciri-ciri ni. Satu, mempunyai ilmu yang lebih tentang perkara tu. Kedua, mempunyai kemahiran dengan apa yang kita, maknanya dia projek lah, katalah by project. Dr. Har suka melihat by issue, by project dalam rumah tu. So Dr. Har memang ada banyak projek lah dalam rumah ni, tengok. So dalam projek tu siapa yang paling banyak ilmu dia, siapa yang paling ada kemahiran, siapa yang paling ada pengalaman, siapa yang kita tahu mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah yang paling baik related to that. So oleh sebab tu kalau katalah memang yang itu ayah yang memang ada semua tadi, dia lah yang jadi pemimpin. Tetapi kalau yang itu adalah Umi lah kena jadi project leader masa tu. Katalah kebetulannya Syamil yang tahu tentangnya, atau Dina, ini area dia, walaupun dia anak bungsu tapi semua untuk projek ni dia lah pemimpin yang paling layak, dia kena jadi pemimpin projek tu. Ayah semua pun ikut anak yang dalam, maknanya dia itu bidang dia, dia yang tahu. Tapi overseeing that adalah ayah. Kan? Tapi Umi of course bila katalah ayah boleh delegate tu untuk Umi kan, so anak-anak pun kena nampak kalau ayah tak boleh buat decision tu, actually Umi pun boleh buat decision tu, especially pula kalau kita ada contribution dalam konteks income keluarga contohnya, we must have more say juga kan. Jadi so dalam konteks ini Dr. Har rasa bila berlakulah collective leadership di dalam rumah tangga, maka itulah juga nanti yang akan mendidik kita, lelaki perempuan, bagaimana nak negotiate, bagaimana nak menghormati pandangan orang lain, bagaimana nak give in bila katalah orang tu sebenarnya yang lebih layak.
tak jadi gila kuasa, tak jadi overconfident dan juga tak jadi reluctant leaders. Dan inilah dia orang-orang yang bila dia keluar dalam masyarakat, dia juga akan berfungsi dengan semaksimum boleh bila it is collective leadership juga. And that is actually one of the 4 C's of the core competency in 21st century, which is collaboration. Kan? Jadi dia Maknanya boleh inilah collaborate. skill collaboration ni ialah satu skill yang akan dapat yang diperlukan tu oleh manusiawi inilah dalam 21 abad ke-21 ni. Collaboration lain dengan teamwork. Ya, sebab teamwork adalah working together for your own objective. Katalah kita Fana 5 orang, kita work together tapi I have my own objective to achieve. You have your own. Walaupun mungkin nampak macam hampir-hampir sama but we are going to be assessed differently contohnya kan. Okay. Collaboration is higher than that. That is working together for the same objective. This is where leadership is so important. Kan. Jadi so Dr. Ha rasa bila ada kefahaman ni, Dr. haraplah ni Fana daripada yang sejam sebelum ni, sisters yang mendengar ni akan internalize ya that you cannot not lead. You must lead. Otherwise tak ada choice. Ya. Tak ada choice sebenarnya. So kita, dan cara macam ni kita lead agaknya melalui kepengikutan kita lah. Kan? So this is the catch. You don't have to have a rank or a title. Yeah, you can influence with the authority. This is also what we call the 360-degree leadership. Kalau John Maxwell, you can lead from wherever you are in the organisation. Okay. Dan mungkin Dr. tutup dengan analogy the V-shaped geese tu kan, bila dia terbang tu. Yeah, it has been proven. It has been proven that memang they are in terms of aerodynamic, it is more efficient. You know, these birds yang dia keluar daripada formation tu, dia akan rasa immediately the drag. So dia sangat penat kalau dia nak flap. Bila dia orang dalam V tu, geese yang terbang bersamalah dalam satu kan? Dalam V shape tu kan. Kenapa dia buat V shape? Very interesting. You tengok memang banyaklah research tunjukkan bahawa it's the most efficient energy saving punya way of flying long distance. Fly sama-sama tu save energy masing-masing. Yes. Okay. Now, you know that the leading goose is not the same goose for all the travel. Masya Allah. Maknanya tukar-tukar. They will take turn. Itu collective leadership tadi. Maknanya hukum alam pun kita boleh nampak. Ya Allah. Memang. So, bila kata Dr. Har leading geese, I will flap and I have to be the one yang flapping paling kuat lah in order to give that yang belakang tu. Apa kata that dia macam aerodynamic lah. Dr. Har tengok dia punya diagram sangat cantik lah. Macam kalau kapal terbang pun dia ada drag tu. So di dalam bahagian yang V tu, memang energy tu akan, kita tak perlu flapping teruk sangat lah sebab yang depan ni dah bagikan energy. Tapi yang depan ni sangat penat sebenarnya. So they will honk. You know, they will honk. That is actually the sisterhood or brotherhood tu lah. Kalau ada kawan kita yang tengah di depan situ, kita honk dia kan, kita bagi dia semangat-semangat. Dan bila dia letih, the next goose akan take over. So dia ambil jalan belakang pula. You know, so I'm sure you might be, before this information, you might be thinking agaknya the leading goose is the same goose lah kan. Maknanya same boss every time. No. So itulah juga dalam kepimpinan kita tak perlu jadi boss panjang masa. Kan? We should allow other people yang mungkin ada keupayaan dan mungkin kadang-kadang lebih lagi pengalaman daripada kita to take the lead. Tapi kalau kita ni memang diamanahkan untuk jaga the whole institution tu sebab kita pengarah atau apa, kita ambil tanggungjawab tu. Tapi you don't have to flap on your own all the time. All the time, betul. Maknanya kepimpinan tu ialah bukan dia nak tahu jawapan setiap masa. Bukan setiap masa bila jadi bos dia kena tahu apa nak buat. Kadang-kadang masalah yang kita dalam kehidupan kita harian ni, masalah yang kita pun tak tahu apa jawapan dia. Jadi macam bila kita rasa macam leader tu yang kena ada semua jawapan, itulah menyebabkan Dr. Hai, saya perasan dua puncanya. Satu, kita akan cuba cut corner. Itu yang kalau kita tengok ahli politik dia macam kita rasa dia leader, dia akan kena tahu jawapan. Padahal isu yang kita tangani sekarang ni, COVID dan semuanya, dia pun tak tahu. Because kita semua manusia biasa. Tapi orang mengharapkan dia nak jadi hero, dia akan buatlah, okay, kita buat ni, kita
potong jalan belakang kat sini, potong sini kat sini. Itu menyebabkan leaders ni kadang-kadang kita tak boleh percaya sebab kita sentiasa letak burden yang terlalu lebih kepada dia. Okay. And dia tak nak berani nak ambil risiko untuk nampak bad, untuk nampak macam honestly saya pun tak tahu jawapannya. Jadi itu yang menyebabkan susah jadi leader ni. Jadi rasanya memang saya rasa saya dengan Dr. Hamal ni banyaklah saya kira macam ubah sikit fikiran. Satu, leader ni kalau dalam keluarga contohnya, tapi tak semestinya dalam kolektif. Kolektif ni maknanya ada time ikut projek. Kalau time tu projek tu kita yang tahu, kita kena siap jadi leader. Kalau projek tu anak kita, contohnya anak kita pun dah besar kan, so kalau konteks ibu bapa yang dah tua dan anak dia lebih tahu, semua ikut, mak ayah semua ikut anak yang seorang tu. Jadi maknanya dia kontekstual. Kedua, pemimpin juga pengikut. Maknanya by the act of kita membenarkan orang lain take charge sebagai pemimpin, itulah satu gerakan, itulah satu gesture ataupun satu tindakan yang kepimpinan juga. Walaupun kita let go, kita kata aku pun ikut this time sebab this one I think you are better. Kan? Jadi that one in itself satu ciri-ciri kepimpinan. Dan yang terakhir sekali ialah kena fikir macam pemimpin ni tak semestinya tahu semua benda. Risiko memang kena ambil dan dia bukan saja choice, dia adalah tak ada choice. Kadang-kadang kita kena give kita punya service sebagai leader. Sebab leadership ni service kan, adalah satu perkhidmatan pada orang kan. Jadi bukan dia enjoy je. So Alhamdulillah, thank you Dr. Han for a wonderful conversation as always. Terima kasih sisters yang join. Harap semua boleh dapat join lagi lah dalam yang mendatang. Mungkin kita akan discuss topik yang berkaitan dengan kepemimpinan juga, sebab kalau boleh kita nak discuss sesuatu yang relevan lah dalam kehidupan harian kita kan. So Alhamdulillah. Ada apa-apa lagi Dr. Han sebelum kita tutup majlis kita? I like that bit where you say it has to be relevant to us supaya kita boleh amalkan terus lah besok ataupun malam ni sendiri. So kalau ada antara sisters yang rasa tak adalah kepimpinan tu bukan saya lah, I hope you will rethink about that. Sebab nanti memang kita akan dipertanggungjawabkan. Kan namanya tanggungjawab. Maknanya kita kena tanggung dan kita kena jawab. Kan? Dan kita tak perlu tahu semua untuk jawapan lead untuk lead anybody or any movement kan. Kita mungkin kena tahu cukup untuk ni juga, tapi kita kena ada semangat untuk mempelajarinya supaya analogi untuk ni kan Fana adalah macam katalah malam ni Dr. Harap ke Pulau Pinang contohnya lah kan, daripada Alam Damai Ceras ni. I do not have to see the whole road from now sekarang sampai ke Penang. Untuk tahu kan? Tak mungkin I tahulah map dia tu, tapi dia sudut gelap malam ni I do not have it that road tak perlulah ada lampu sekarang ni. Sepanjang jalan tu baru Dr. Han nak pergi. Dr. Han cuma ada kereta yang bagus, minyaknya cukup, lampunya berjalan. So I can only see maybe 100 meter ahead of me. But as I go further, I will see the next 100 meter. And then dengan tu Dr. Han akan nampaklah simpang 3 ataupun roundabout ataupun nak simpang ke kanan ke kiri. I just need to have faith that my car with that 100 meter punya beam is going to bring me all the way dalam 5-6 jam akan sampai Pulau Pinang. Kan? Okay, that's a very very good example. Dan Alhamdulillah harap semua boleh apply lah seterusnya dalam kehidupan harian kita. Thank you Dr. Han, terima kasih. Thank you Fana. Malaysia, as always, it's a wonderful conversation. Till next month. InsyaAllah. So insyaAllah next month. Terima kasih banyak Dr. Han dan terima kasih Fana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat menjalankan hari pagi Sabtu. We all dah nak habis dah ni. Okay. Assalamualaikum. Enjoy your weekend. You too. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.